أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, yang dimuliakan sahibul fadilah tuan-tuan imam dan juga para bilal, yang dikagumi lagi disanjungi para alim ulama, tok-tok guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya ke atas kita pada malam ini. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala peluang untuk bersama-sama insya-Allah berkongsi ilmu melalui slot kuliah maghrib malam ini, dan malam ini insya-Allah kita akan berkongsi ilmu melalui kitab Dosa-dosa Besar ataupun di dalam bahasa Arabnya Al-Kabair, karangan Al-Hafiz Syekh Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman rahimahumullah ta'ala. Dan insya-Allah malam ini tajuk yang pertama ataupun dosa-dosa besar yang dicatatkan di dalam buku dosa besar ini, dosa yang pertama iaitulah menyekutukan Allah ataupun syirik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok pada tajuk menyekutukan Allah, syirik, mungkin bagi kita yang berada di dalam masjid ni rasa tajuk ni tak ada kena-mengena dengan kita. Sebab alhamdulillah hari ini, sebab tuan-tuan yang ada dalam masjid ni pasti tidak akan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, syirik pada Allah, nescaya tidak akan ada di dalam masjid ni. Namun di dalam kabair ini, syirik ini, kita kena ingat terbahagi kepada dua. Syirik terbahagi kepada dua, yang mana di sisi ulama tauhid dan juga tasawuf, mereka membahagikan dua kategori syirik ini. Yang pertama kepada al-jali, syirik jali, dan yang kedua adalah al-khafi, syirik khafi, syirik khafi. Adapun dosa yang paling besar ialah
Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang disebutkan di dalam kitab kabair ini. Dosa tersebut ada dua macam. Yang pertama, kita akan membahaskan dulu tentang syirik jali, iaitu mempersamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala serta menyembah kepada selain Allah. Misalnya menyembah kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, matahari, bulan, dan menyembah kepada nabi, ataupun menyembah kepada orang yang mulia atau orang yang berkuasa, menyembah bintang, menyembah malaikat atau raja, atau menyembah binatang atau yang selain daripada semua itu. Maka itulah syirik yang dikategorikan sebagai dosa yang paling besar, yang tidak terampun lagi, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Sedar tak sedar tuan-tuan, kalau kita tengok tadi, misalnya menyembah kepada batu-batu, pohon-pohon, matahari, bulan dan sebagainya. Sedap tak sedap, ya, tu yang kita kadang-kadang bila tiba bulan Ramadan, ya, salah satu yang kita pernah dengar, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba kepada bulan Ramadan. Tak berapa lama lagi kita dah nak masuk bulan Ramadan, lebih kurang dalam 60 hari tak sampai. InsyaAllah, moga-moga Allah panjangkan umur kita. Ya, di dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan, satu doa yang dititipkan oleh Nabi SAW yang imam baca sebentar tadi, moga-moga kita dapat amalkan doa tersebut, ya, bersama dengan ahli keluarga kita. Dan jangan sekali-kali pandang remeh tentang doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, pernah dengar ada orang baca Allahumma barik lana fi Rajabah? Boleh, ya, sebab dia termasuk nama-nama bulan, iaitu nama yang tak boleh ditasrifkan. Masuklah apa pun, barisnya tetap fathah. Sebab tu Sya'ban dibaca dengan Sya'bana, Ramadan dibaca dengan Ramadana. Ya, boleh, dua-dua boleh. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba pun boleh, fi Rajabin pun boleh. Tetapi Sya'ban tak boleh baca dengan Sya'banin, Ramadanin tak boleh baca Ramadanin, kena baca Sya'bana wa Ramadana. Ni hadis, ya, yang suruh kita beramal dengan doa ni. Moga-moga kita dipanjangkan umur untuk berada di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Sedar tak sedar, itulah hakikat dia. Ya, kita menjadi hamba kepada Ramadan. Ramadan kita pulun buat. Sebab tu, ya, nanti kita akan perjelaskan lagi tentang bahayanya dosa mensyirikkan Allah. Sebab tu awal mukadimah kuliah ni saya kata, kita rasalah, kita yang rasa, tuan-tuan yang rasa, yang ada di dalam masjid ni, diri saya sendiri pun berasa sama juga, seolah-olah kita ni tak syirik kepada Allah. Tapi bila kita bahaskan tentang tajuk ni nanti, mungkin sedikit sebanyak, ya, memberi kita peringatan yang kita ni tak lari daripada untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan kita sendiri. Terutamanya amalan ataupun amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Sebab tu syirik ni ada dua. Yang pertama syirik jali, senang nak ingat. Satu lagi syirik khafi. Perbahasan syirik jali dan syirik khafi ini menurut tauhid dan tasawuf ada sedikit perbezaan. Jadi hendak ikut yang mana? Sama ada kita nak ikut di sisi ulama tauhid ataupun tasawuf, mudah nak disebutkan di sini tuan-tuan muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin dan muslimat. Kita terus bahagikan syirik ni kepada dua, iaitu syirik yang jelas, iaitulah jali, ya, dan nyata, dan satu lagi syirik khafi. Di dalam bahasa Arab ni khafi ni tersembunyi lah. Ya, jali itu jelas, nyata.
Apa itu syirik jali? Ini yang tajuk di dalam kitab Kabair ini didatangkan, yang dia bagi contoh tadi, sembah batu, sembah pohon, sembah bulan, ya, sembah selain daripada Allah. Hatta kita sembah Nabi sendiri pun. Ya, sebab tu kita tak boleh nak ta'assub, kan? Tak boleh nak ekstrim kepada satu-satu perkara. Hatta di dalam agama dengan ustaz-ustaz pun kita, ya, digalakkan untuk tidak berasabiyah. Aku nak ikut ustaz ni je, tak boleh. Ya, kita kena berlapang dada. Tapi yang tu tak adalah sampai ke syirik, ya. Kalau kita nak ikut ustaz ni je, ustaz lain tak mau, itu tak adalah sampai ke syirik. Tetapi nak bagi tahu, ya, hatta di dalam bab syirik ni, kalau kita nak ikut Nabi saja pun tak boleh. Ya, tak dibenarkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru an yushraka bih, tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni segala dosa. Wa yaghfiru ma duna dhalik, akan mengampuni, Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik, dan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi syirik jali kita dah tahu syiriknya macam mana, ya. Namun tak habis lagi kita tahu ni, ya. Dan dalil di dalam Al-Quran ianya terkandung ataupun dikategorikan sebagai dosa besar, yang mana Allah tidak mengampuni dosa syirik ni. Wal'iyadhu billah. Minta diri kita yang hadir pada malam ni dan juga keturunan kita sampai bila-bila tidak terlibat dengan dosa syirik ni. Tidak akan diampuni dosa, tuan-tuan. Dah bila tak ampun dosa, jauhlah dengan syurga. Memang bukan syurga lah tempat dia, ya. Cuma kita nak tengok sedikit lagi mengenai apa yang telah diperbahaskan mengenai ulama tauhid dan juga tasawuf tentang syirik jali ni. Syirik jali ialah syirik yang jelas. Contoh, sembah berhala artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jelasnya macam itulah. Tetapi apa maksud menduakan Allah? Allah ini, ya, kita akan meletakkan Allah ini ada yang kedua. Tuhan ada kedua selain Allah. Misalnya orang yang beriktikad dengan sijil, ya, kerana sijil itu ialah yang dapat memberi dia bahagia, dapat memberi makan kepada dia. Ketika itu akidah dia dah terpesong. Ni nampak makin nak faham syirik jali ni. Bila kita meletakkan Allah selain daripada Allah itu untuk kita. Kalau contoh yang saya bagi tahu tadi mengenai sijil, tuan-tuan. Sebab tu dulu saya ada seorang ustaz yang sangat hebat. Saya sendiri tak mampu, ya. Bila dia dapat sijil, habis belajar 4 senawi. Kalau dulu sekolah agama 4 senawi lah, ya. 4 senawi. Sekolah-sekolah agama ni kalau 4 senawi ni high end lah, paling tinggi. Kemudian boleh sambung pelajaran kat mana-mana. Almarhum rahimahumullah ta'ala, ustaz saya tu, 2 benda yang saya selalu kaitkan diri dengan dia, antaranya satu bab ikhlas, satu lagi bab amanah. Guru saya ni, tuan-tuan, dia mendapat keputusan yang cemerlang. Keputusan 4 senawi itu cemerlang. Kita sebut hari ini mumtaz, ya. Tuan-tuan hari ini pun dah tak asing dah perkataan mumtaz, jidat. Sebab ramai yang ada di sini anak-anak yang sekolah agama dah. Yang terkini baru ni sijil menengah agama lah, yang keputusannya yang keluar lebih kurang sebulan lepas. Form 4 yang mana sekolah agama, dia akan menduduki peperiksaan sijil menengah agama. Dapat mumtaz. Ustaz saya ni pun dapat mumtaz, dan dulu nak dapat mumtaz bukan senang. Bila dia dapat, tuan-tuan, awal-awal sekali dia keluar, sijil di tangan dia tu dia koyak.
kerana dia takut dengan sijil ni akan memesongkan akidah dia. Dengan sijil ni lah yang kononnya akan memberi dia makan, saraan hidup dan sebagainya. Sedap tak sedap, inilah hakikat yang kita ada hari ini, tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan yang hadir malah kepada agama, kepada diri saya sendiri, kawan-kawan saya yang belajar agama, yang hari ini kadang-kadang belajar kerana nak dapatkan sijil. Bukan senang nak kikis benda ni, tuan-tuan. Saat mana kita meletakkan sijil yang menjamin periuk nasi kita, ketika itu kita juga telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam pentakrifan syirik jali. Belajar tak salah untuk dapatkan sijil ijazah, tetapi mengatakan sijil itu memberikan dia bahagia, memberikan kalau tidak ada duit dia akan susah. Sedarlah kita solat, kita sembah adalah Allah. Bukankah kita yakin Allah yang memberi kita makan? Duit itu sunnatullah, mencari duit tidak salah. Menjadi masalah bila anggap duit itu yang memberi kesan menentukan kita bahagia atau tidak, mati dan hidup, dan itu akan menjadikan syirik. Maka syirik itu jelas kita akan terus tergolong di dalam golongan ataupun jadi kafir. Tidak ada khilaf ulama kerana ada benda lain yang boleh memberi mudarat dan manfaat dengan dirinya sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh dah kita pesan-pesan ke anak-anak kita yang duk belajar, gerbang universiti, nasihat. Kita selalu dengar, tuan-tuan, ada orang masuk mana universiti yang boleh menjaminkan kerja. Ada yang tak masuk universiti, takut nanti keluar tak jamin kerja. Ada yang dah pilih kos. Kalau kita tengok hari ini berapa ramai yang dia ambil kos demikian, kerjanya demikian. Kerjanya sama dengan kos yang dia ambil. Kena latih diri kita untuk sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu memang dituntut, maglah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini kita tak boleh nak nafikan. Sebab apa kita nak menuntut ilmu? Kerana orang berilmu ni lah akan diperbezakan darajatnya di antara kita. Bukan kaya, bukan miskin, bukan bangsawan, nasab dan sebagainya. Seseorang yang ada ilmu tu martabat dia akan tinggi. Sebab tu orang yang ada ilmu walaupun dia umurnya muda, dia akan lebih dihormati daripada orang yang hartawan umurnya lagi tua. Malah di dalam hukum fiqh, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, tanyalah ustaz semalam kalau tak silap saya, mengenai adab-adab anak di dalam masjid. Kalau untuk mengutamakan duduk di belakang imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menggariskan satu panduan yang duduk di belakang imam itu mestilah seorang yang syuyukh, yang tua. Kalau di sana ada budak muda yang lebih faqih ataupun lebih dalam ilmu fiqh dia. Kalau duduk di belakang yang seniority pun, tetapi tiba-tiba imam buat salah, dia tak reti nak tegur, tak selesai masalah juga. Berbanding budak tetapi dia faqih. Faqih ni istilah, dia ada ilmu fiqh, ilmu tentang syariat. Dia faham, dia boleh tahu nak tegur macam mana, maka dia lebih diutamakan. Itu perbezaan. Talabul ilmi, tuntut ilmu, ini tuntutan. Cuma hari ini kita pesan kepada anak-anak kita agar jangan terlalu bergantung kepada apa yang mereka kejar di dalam universiti. Malah di dalam ilmu agama sekalipun, tuan-tuan, sebab tu kita sentiasa dipesan oleh guru kita bila menuntut ilmu, jangan meletakkan sijil itu sebagai matlamat. Sebab kalau kita letak sijil sebagai matlamat, tu yang ilmu tak lekat di kepala ataupun di dalam dada.
tak ingat. Ilmu tu hanya hafalan dia, hafal ya tuan-tuan. Banyak berlaku ni. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok keputusan, Masya Allah tabarak ni, hebat-hebat keputusan tu. Tiba-tiba bila kita ambil, kita cuba minta tolong dia ajak budak-budak yang lebih rendah yang baru masuk, tak boleh nak ajak sebab ilmu tak ada. Ya. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Jadi di dalam kitab Kabair ini ya, diperjelaskan tentang syirik jali, syirik yang jelas. Maknanya tuan-tuan, kita tak lari daripada syirik jali ini. Awal-awal mukadimah tadi rasa takkan kot aku nak syirik dengan Allah kan. Ni aku main semayang ni, kalau aku syirik dah tentu aku pergi sembah apa, tokom ke apa ke kan, sembah pokok besar dalam duk main surau pun duk sembah pokok pun ada lagi, sebab dia masuk hutan duk minta izin dengan pokok kan, tu pun salah tuan-tuan. Duk minta izin kan, pokok besar minta tumpang lalu Ustaz, ni kami nak masuk kan, tu pun salah ya. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya, pada awalnya mungkin kita rasa kita tak terlibat di dalam syirik ataupun menyekutukan Allah, mungkin kita rasa kita ni selamat daripada dosa besar yang dinyatakan, yang diletakkan nombor 1 di dalam kitab Kabair, dosa-dosa besar ini ya. Mungkin kita rasa kita terlepas, tak, kita tak terlepas rupanya. Itu saya bagi contoh dari segi menuntut ilmu, apalagi di dalam kita bekerja ya. Kita duk harap duit, kita duk bergantung dengan duit, tak percaya kepada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, bila jelas ianya termasuk dalam kategori syirik jali, yang mana Allah kata apa di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Hati-hati tuan-tuan ya, Allah tidak akan ampun dosa syirik ni. Kalau orang dia sedar dia syirik, dia bertaubat tuan-tuan, tak apa, ini sampai ke mati dia tak sedar dia syirik ya. Ni syirik yang saya duk katakan tadi, bukan dia pergi sembah selain pada Allah, tetapi yang kita takut ya, dia bergantung selain daripada Allah. Sijil, gaji, kerja, pangkat ya. Hatta hari ini yang kita risau, orang yang bergantung kesihatan dia dengan ubat. Allah kalau tak ada ubat ni naya aku dia tu. Bergantung dengan ubat. Itu ikhtiar ya. Tetapi kita tetap kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Salah satu ucapan yang hari ini alhamdulillah tu saya kata antara yang hebat ada di dalam handphone, kalau kita pandai ataupun bijak kita gunakan ya, istilah-istilah Arab, ataupun dulu kalau kita kena satu-satu musibah kita suka guna dengan perkataan kalau kan, hari ini dah ditukar qadarullah ya, qadarullah ma syaa. Kita dah pandai dah guna istilah-istilah tu ya. Ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah diperlakukan kepada kita, kita redha. Jangan ada kalau-kalau dah. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah ya. Setelah kita tahu definisi syirik jali ni, maknanya pada awal kita rasa kita terlepas, dan bila kita perbahaskan lagi tentang takrif syirik jali, baru kita faham yang kita tak lari daripada syirik jali, ianya dosa besar. Maka kita kena berhati-hati. Dan insya-Allah tuan-tuan, di dalam kitab Kabair ini juga dinyatakan beberapa dalil. Antara dalilnya yang lain tentang syirik ini, surah Al-Luqman ayat 31. Inna syirqa la zulmun azim. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah itu dengan sesuatu adalah suatu kezaliman, dosa yang besar. Dan dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Bila dah dikategorikan sebagai dosa besar,
tidak diberi keampunan, maka diharamkan juga syurga bagi dia. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Dan ayat-ayat yang membicarakan dalam hal syirik ini amatlah banyak bilangannya. Ni antaranya saja kita bawa 3. Di dalam surah Nisa ayat 48, surah Luqman ayat 13, surah Al-Ma'idah ayat 72. Lebih kurang ada 165 ayat yang memperjelaskan tentang syirik. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, kata musannif, kata pengarang kitab, dengan sesuatu yang kemudiannya dia mati dalam keadaan syirik, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Demikian pula orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia mati dalam keadaan beriman, maka orang yang bersangkutan akan menjadi penghuni syurga, walaupun mungkin sebelumnya dia akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka kerana melakukan perbuatan maksiat atau dosa yang belum diampuni. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habis dalil tentang ayat Quran di dalam kitab Kabair mengenai syirik ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis yang berbunyi, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah, ni satu persoalan. Rasulullah tanya kepada sahabat yang duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah kamu aku tunjukkan, aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? 3 kali tuan-tuan. Salatan, 3 kali Nabi ulang. Tuan-tuan, kalau Allah dengar ustaz-ustaz baca hadis, kalaulah satu-satu persoalan itu diulang 3 kali, bermakna serius, penting dan kena ambil berat. Ni cerita tentang amaran, cerita tentang dosa. Begitu juga kalau tuan-tuan pernah dengar tentang Nabi kata di yaumul mahsyar nanti, semua haiwan-haiwan akan dihidupkan semula dan dikumpulkan di yaumul mahsyar. Bayangkan tuan-tuan, haiwan semua akan dibangunkan, dihidupkan kembali, dihimpun di yaumul mahsyar. Hari ini binatang yang kita tak kenal pun banyak. Yang kenal itu pun dah banyak dah. Yang tak kenal itu pun banyak, akan dihidupkan, semua dihidupkan dan dikumpulkan yaumul mahsyar. Nak bagi tahu terlalu padat yaumul mahsyar. Manusia jangan cakap lah. Kalau orang yang pernah mengerjakan haji, Yaumul Arafah tu pun dah boleh menggambarkan dah betapa dahsyatnya manusia berhimpun di satu tempat dengan sungguh padat, cukup hebat. Tapi orang Malaysia kan dia tengok sangat. Sebab tabung haji yang mana bawah travel tabung haji dia duduk hujung-hujung lah, di sepadan-sepadan lah. Dia tak pergi sampai Jabal Rahmah tu. Yang pergi Jabal Rahmah ni geng-geng Pakistan, India, duduk dengar khutbah di atas bukit. Kita dia duduk di sepadan-sepadan. Namun kita masih boleh nampak keadaan betapa keputihan orang memakai ihram, macam buih-buih di lautan tu, zabadul bahar. Tetapi Nabi kata, Nabi ulang 3 golongan yang di yaumul mahsyar ini mereka pasti dapat menemuiku. Allahu Akbar. Dalam kepadatan manusia, kepadatan haiwan, ada 3 golongan. Nabi ulang 3 kali yang mereka ini akan dapat bertemu dengan aku yaumul mahsyar. Siapa? Antaranya yang selalu menjaga husnul khuluq, yang sentiasa menjaga adab.
Nak bagi tahu, nak relatekan. Tiga, bila hadis Nabi mengulang, bila Nabi bersabda 3 kali suatu perkara diulangnya, itu kena take serius, kena ambil berat, kena berhati-hati, kena waspada. Bila Nabi kata ala unabbiukum bi akbaril kabair, nak tahu tak apa yang aku nak tunjukkan tentang dosa yang paling besar di atas muka dunia ini? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Ya, ceritalah. Qala, sabda Nabi, asyirku billah, iaitu syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan juga derhaka kepada kedua ibu bapa. Poin dia sini asyirk. Tapi bila hadis ni kita baca ada uququl walidain, kita baca jugalah, ya. Wa kana muttaki'an fajalasa. Ketika itu Nabi SAW tengah berdiri, kemudian dia duduk. Nak bagi tahu jangan main-main benda ni. Nabi duk bercerita lagi tentang dosa besar orang yang menyekutukan Allah dan juga orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Faqala, sabda Nabi SAW, ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW setelah duduk, ya, Nabi sambung lagi. Nabi kemudian terus sambil mengatakan, awas kamu daripada dosa berkata dusta dan bersaksi palsu. Beliau terus mengulangi, baginda Nabi SAW terus kata lagi, jangan, hati-hati dengan dosa syirik kepada Allah, dosa uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa, dosa bercakap bohong, berkata dusta, dosa menjadi saksi yang palsu. Sehinggalah sahabat kata apa? Qulna laitahu sakata, sampailah kami, ya, para sahabat yang duduk di sekitar tu kata apa? Kami mengharapkan agar baginda diam. Macam orang duk meletiak lah, kan? Aku dah kata dah jangan duk buat benda ni, tapi dia tak dengar. Aku duk kata dah pesan dah jangan duk buat benda ni, dia duk buat juga. Begitulah baginda Nabi SAW cuba nak bagi tahu kat para sahabat. Wahai sahabatku sekalian, hati-hati dengan syirik, hati-hati dengan derhaka kepada kedua ibu bapa, hati-hati dengan bercakap dusta, berkata dusta, hati-hati menjadi saksi yang palsu. Jangan duk buat, jangan sekali-sekali syirik, jangan sekali-kali derhaka kepada kedua ibu bapa. Duk ulang sampailah sahabat kata, qulna laitahu sakata, kami harap agar Nabi diam. Tak habis-habis duk cakap. Nak bagi tahu benda ni cukup berat, satu dosa yang sangat besar. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi, ya, daripada 7 dosa besar. Riwayat Syaikhan, ya, 7 dosa besar yang muqaddimah itu kita telah kongsikan, muqaddimah kitab kabair. As-sab'u mubiqat termasuklah syirik, ya. Dan juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man baddalahu dinahu faqtuluh, rawahu Bukhari wa Ahmad. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Yakni bila dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menukar agama ni syirik, dia menyembah selain daripada Allah, maka Nabi kata faqtuluhu, bunuhlah dia. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah syirik jali dan juga ancaman-ancaman dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, ya, terhadap orang yang melakukan syirik jali, yang mana kita hari ini tuan-tuan tidak lari daripada melakukan syirik jali tersebut. Maka berhati-hati dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang disabdakan oleh Nabi SAW. Adapun syirik khafi,
Ini dah tentu-tentu, ya. Kita semua terlibat lah tuan-tuan. Kalau dah syirik jali itu pun kita akan bersangkut paut, yang pada asalnya kita rasa kita terlepas, tetapi bila kita bahaskan ta'rif tentang syirik jali ni, maknanya kita pun terkena juga, tak lari untuk melakukan syirik jali. Syirik khafi ni tuan-tuan, orang kata apa, kalau orang utara kata berlungguk cambah kan, ya. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab adapun macamnya dosa kedua selain dosa syirik, iaitu termasuklah syirik khafi ini adalah perbuatan takabur, riya, sombong dan sebagainya. Dan ia juga termasuk syirik, termasuk yang Allah berfirman di dalam suratul Maidah tadi, innallaha la yaghfiru dzunub, tidak mengampun orang yang syirik. Ini lagi bahaya tuan-tuan, ya. Sebab tu, ya, kita kena pisahkan syirik ni, syirik khafi yang ada di dalam diri kita. Apa syirik khafi? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Al-khafiyun, khafi bahasa Arab, ya, bukan kopi, ya, khafi, kha, ya. Tapi kalau nak senang ingat jelah kopi pun, kan, ubah sikit kaf tu jadi khaf, ya. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Bermaksud dia menduakan Allah dengan diri dia sendiri. Contoh, dia rasa dia hebat dalam solat, dia rasa dia baik, semuanya adalah dia dan dia dan dia. Dia main solat ni pun, ya, memang dia, sebab dia rajin tu yang dia main solat. Dia puasa sunat awal Rajab baru ni pun sebab dia puasa sunat, sebab dia, bukan sebab hidayah Allah. Mai dengar kuliah ni pun, kan, sebab dia ni seorang yang hebat, bukan Allah jentik hati dia untuk bagi dia hidayah. Tu maksud syirik khafi, ya. Sikit pun tak letak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggerakkan hati untuk datang kuliah tak, ya. Ini lagi bahaya sebenarnya daripada syirik jali ni, sebab dia tersembunyi, ya, dia tersembunyi. Semuanya adalah dia, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai ananiyah. Ana, saya. Orang yang sikit-sikit aku, dia kata ananiyah, ya. Keakuan, aku. Ana anta tu, kan. Ana tambah lagi niyah, ana niyah. Orang yang dia ada syirik khafi ni, dia suka ananiyah, sikit-sikit aku, ya. Allah bagi dia seorang hebat, dia kata sebab aku duk jaga duk minum ayak asam Jawa pagi, petang, siang, malam, dia minum asam Jawa, tapi tak cerdik, bagus perut dia. Sebab dia rasa dia jaga diri dia, dia rasa dia ni jaga kesihatan, sebab itulah suara dia maintain sedap. Ananiyah, bahaya ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, ya. Dia lupa terus akan Allah. Inilah yang dinamakan sebagai syirik khafi. Kita buat kuih sedap, kan, Allah yang bagi sedap dah. Tapi hari ni kadang-kadang kita jumpa juga chef-chef tu, bila orang puji dia, masak chef ni sedap, Allah, dia kata ni semua anugerah Allah, dia kata. Tu kita nak kena latih diri kita tu sentiasa letak benda-benda tu. Sebab orang nak puji ni, tuan-tuan, dia puji kadang sampai hilang dia punya apa, puji ni sampai habis, boleh mematikan kita, ya. Hebat tuan-tuan, suara tu Imam, suara Bilal, sedap suara Bilal tadi, ya. Kita pun keakuan, alhamdulillah Ustaz, saya memang suara saya jaga, saya benda-benda pedas mana saya makan.
Tak letaknya Allah yang anugerahkan surga kepada kita. Allah yang memelihara surga kita. Sebab tu bila saya jadi imam, tuan-tuan, Allah, saya cukup takut. Saya bergantung sungguh dengan Allah sebab kita pinjam hafal Quran daripada Allah. Tambah-tambah bawa surah lazim, kemudian terlupa. Ada juga berbunyi belakang, apa ustaz ni, surah lazim juzuk 30 boleh lupa. Tuan, ada. Tetapi nak lupa, nak ingat, semua qadar Allah yang tetapkan. Jangan ada sikap ananiyah. InsyaAllah kita berhenti untuk bagi laluan azan.
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سنة الفضل. Muslimin muslimat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai perbahasan syirik khafi ini, setelah kita tahu ya, ianya senang nak faham apa yang berlaku dalam diri kita, riya, ujub, takabur, itu syirik. Ya, itu syirik. Sebab tu kita kena pisahkan syirik khafi ni dari dalam diri kita. Kita kena letak kita jadi baik sebab Allah jadikan kita baik. Kita salat sebab Allah yang bagi kita hidayah untuk gerakkan kita menunaikan salat. Kadang kita tak faham tentang baik ini kecuali Tuhan yang menzahirkan di makhluk. Allah bagi nampak sesuatu tu di kepada makhluk yang kita ni baik. Kadang kita tak sedar, langsung makhluk puji kita. Masa tu kita pun jadi nak syirik kepada Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kita sayang pun kita tak faham. Jadi Allah jadikan perempuan sayangkan anaknya untuk zahirkan sifat sayang Tuhan. Maka kita ini tiada apa-apa jumpa menzahirkan sifat Tuhan sahaja. Maka kita zahirkan baik dalam diri kita apabila Allah zahirkan baik itu dalam bentuk manusia. Dan kita ini hanya sebagai alat sahaja untuk Allah zahirkan sifat daripada Allah kepada orang yang ketiga kita nak sampaikan. Jadi cara nak pisah kata ulama, ya, syirik khafi ni daripada diri kita ialah dengan sentiasa meletakkan apa saja yang kita buat hari ini, ya, sama ada salat, sama ada kita berpuasa sunat, kita bersedekah, ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita titipkan juga doa agar kita istiqamah. Sebab tu doa Allahumma ya munqalibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik ni penting. Ya. Sebab Allah, kita minta dengan Allah bagi Allah tetapkan kita untuk kita berada di jalan kebaikan ni selama-lamanya. Hari ni kita mai semayang, tiba-tiba kita hilang. Orang tanya mana si fulan ni? Tak ada dah ustaz. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya pernah kenal seorang, ya, yang hebat, dan dia pernah duduk di dalam jemaah tabligh. Sangat konsisten dengan solat ni, masya-Allah, istiqamah. Keluar 3 hari, buat amalan yang kadang-kadang kita pun tak mampu. Ya, tetapi tiba-tiba dia menghilang daripada radar masjid ataupun surau. Bila saya cuba tanya dengan kawan-kawan, di mana dia ni sekarang? Katanya, ustaz, Allahu Akbar, ada seorang kawan cuba pergi cari dia. Dia hari ni dia dah tak percaya dah dengan Allah. Pergi jumpa dekat office dia. Di office dia tu tuan-tuan, dia letak tu patung Cina yang perut boroi warna hijau, batu jit. Ini betul-betul syirik jali yang jelas, nyata tuan-tuan. Dia tinggal Tuhan Allah. Ya. Sama juga anak-anak yang menghafal Quran, kawan-kawan saya dulu yang menghafal Quran. Bila kita habis, kita cuba nak cari alumni ni apa semua,
Tanya si fulan, duk kerja dekat servis, Pro 2 servis kereta. Pergi jumpa dia. Semenjak bila? Dia kata semenjak habis sekolah tahfiz dia kata. Aku tak sambung macam apa pergi Mesir apa semua, aku kerja ni je lah. Saja sembang kawan-kawan tuan-tuan, tanya dia, Quran macam mana? Dia tunduk bawah tuan-tuan. Nak tengok dia macam nak menangis pun ada. Macam mana Quran? Juzuk Ammam tak ingat dah dia. Ni tuan-tuan ni, kita tak tahu. Mungkin hari ni kita istiqamah duduk di dalam masjid, tiba-tiba Allah yang membolak-balikkan hati kita. Tu yang kita baca doa, Allah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Doa ni baca tuan-tuan. Kita mohon Allah bagi kita istiqamah. Tidak berpaling daripada tempat yang kita dah selesa duduk di masjid ni. Sebab tu bila kita duduk, kita dipilih untuk datang ke masjid, jangan kita memandang lekeh kepada ataupun memandang memandang bawah kepada orang yang tak datang masjid. Bila kita datang solat berjemaah, kita boleh datang kuliah, kita tengok orang tak singgah masjid, kita kutuk dia, tak boleh. Ini dari segi syirik khafi. Yang lebih bahaya daripada syirik jali. Sebab tu selagi mana kita berasa kita ni baik, kitalah yang faham segalanya, kitalah yang bijak, kitalah yang hebat uruskan anak-anak kita semua berjaya sebab kita dipandai. Macam saya sendiri, akulah hebat berdakwah. Tuan-tuan ingat Ustaz Wadi Anwar tu, dia hidup dalam ketakutan ke? Bila ceramah dia puluhan ribu mai, 2-3 ribu tu biasa kalau dia berceramah. Ingat tak takut? Takut mungkin tergelincir ke dalam syirik khafi ini. Imam-imam yang suara sedap tu, ingat dia tak risau ke? Orang duk main puji dia, Allah Ustaz, suara Ustaz boleh buat saya menangis, doa Ustaz meruntun jiwa boleh buat saya menangis. Ingat tak risau ke? Risau tuan-tuan. Sebab boleh menggelincirkan dia ke syirik khafi. Sebab akulah hebat dalam berdakwah, aku hebat dalam menyampaikan ilmu, akulah yang pandai bercakap sampai orang lain boleh menarik, kita boleh tarik minat dan sebagainya. Langsung ketika itu kita tidak diletakkan sebab Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan syirik khafi. Bila seseorang bebas dari diri dia daripada syirik khafi ini, seseorang itu automatically dia akan jadi ikhlas seikhlasnya. Dan ketika tu bila dia salat, dia tidak ada lagi maksud tentang diri dia, dia tidak ada kata diri dia yang baik, maka dia beribadat, dia tahu itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana masih ada perasaan ujub, syirik ini susah dibuang. Perasaan ujub macam mana? Rasa diri yang paling hebat, rasa diri paling alim. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam bab kitab-kitab tasawuf yang lain, kalau kita belajar sifat-sifat yang mazmumah ni, bermula dengan ujub, kemudian kita riya, kemudian kita sum'ah, kemudian akhirnya kita jadi takabur. Ini 4 perkara yang ada kaitan, bermula dengan ujub, tuan-tuan. Sebab tu riya yang paling syirik yang paling dahsyat sebenarnya ujub. Ujub ni tuan-tuan, tak perlu kita cerita dengan orang pun. Kita hebat, kita bersedekah, kita tak cerita dengan orang pun. Kita tak riya menunjukkan ke orang. Kita tak sama'a, kita tak memperdengarkan kepada orang. Kita hanya tidur malam atas bantai di katil rumah, kita duk rasa megah, kita duk rasa hebat. Tadi aku baru bagi 10,000 kat Masjid Kota Kemuning, mesti tak ada orang yang pernah bagi macam aku. Sekali dia berperasaan macam tu je tuan-tuan, itu dia dah ujub dan dia telah pun berada di dalam ataupun di atas landasan syirik khafi, yang mana dosanya adalah dosa besar, tidak akan mendapat keampunan daripada Allah sehinggalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tu bahaya.
Ya, ni bila masuk penjelasan tentang syirik khafi ni tuan-tuan, bukan kata tuan-tuan, saya sendiri pun rasa seram sejuk. Ya. Yang mana kita sentiasa kena jaga diri kita daripada melakukan syirik khafi ni. Takut tuan-tuan, dalam keadaan kita bersedekah, duk lari dah daripada orang duk tengok ni tuan-tuan. Akhirnya orang tahu juga. Kadang-kadang orang tak tahu kita duk berasa sendiri. Ya, duk berasa seronok sebab kita mampu bersedekah lebih banyak pada orang. Habis. Ujub ni apa? Kita merasa diri kita tu lebih daripada orang. Perlu cerita ke orang tak? Tak perlu. Perlu diperdengarkan kepada orang? Tak perlu. Perlu membesarkan diri di khalayak ramai? Takabur? Tak perlu. Hanya dia sendiri je. Dia seorang-seorang, dia rasa seronok seorang-seorang dia. Itu pun dah ujub dan dia telah termasuk di dalam syirik khafi. Wal'iyazubillah. Mohon Allah ya agar kita diperjauhkan daripada syirik khafi ini. Dan yang paling jelas tuan-tuan, di dalam suratul Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat di sini ataupun di mana-mana, ataupun ada orang yang beramal setiap malam membaca 10 daripada surah Al-Kahfi ini, ya, 10 yang terakhir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ, siapa yang dia rasa dia nak jumpa Allah nanti, nak jumpa Allah, syarat dia apa? Falyamal amalan salihan, buat amal soleh, insya-Allah dapat jumpa dengan Allah. Tapi ingat, di dalam kita berbuat amal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan kita syirik ataupun kita mempersekutukan ibadah Allah di dalam kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Termasuklah riya, sum'ah, ujub dan juga takabur. Sekadar tu tuan-tuan untuk malam ni, insya-Allah ya, kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya, sambungan beberapa dalil mengenai syirik khafi ya. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Kahfi yang saya bacakan tadi, dan juga beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bakal kongsikan. Jadi saya sekadar itu dulu untuk malam ni, insya-Allah memohon kemaafan atas segala kesalahan. Insya-Allah mudah-mudahan kita dipertemukan di lain lampangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.